Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Uh, Alhamdulillah pada petang ini anda semua bersama-sama saya Dr. Abdul Hadi bin Badawi dari IPG Kampus Ipoh akan bersiaran hingga pukul 4 insya-Allah ya. Pada petang ini alhamdulillah kita ada dua slot sebenarnya. Slot pertama kita mulakan dengan snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya slot yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Nur Atikah Najwa binti Muhammad Robani dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Ya. Baiklah ya, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk berkongsi input dalam slot snippet online. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya pilih tajuk Thinking Style. Cara pemikiran kita ni boleh dilihat dari tiga style pemikiran, iaitu pemikiran berbentuk strategik, pemikiran berbentuk taktikal, atau pemikiran berbentuk operasional atau operasional. Maka kita sentiasa terpanggil apakah style pemikiran kita. Maka bila kita cakap tentang style berfikir ya, kita semua ada style berfikir yang tidak rujuk kepada IQ tapi cara kita memproses maklumat. Kita semua tahu dalam satu mesyuarat, kadang-kadang kita tertanya, kenapa dia tanya soalan macam ni ya? Kerana kita sebagai manusia tak berfikir dengan cara yang sama. Itu aja jawapan dia. So, kita menghormati soalan yang dikemukakan oleh sesiapa maupun guru-guru kita dalam mesyuarat. Tak perlu marah dan sebagainya kerana dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Oleh kerana latar belakang dan pengalaman, mungkin soalan dia ada kadang-kala berbentuk operasional. Orang yang bekerja di peringkat strategik, dia terfikir kenapa this fellow is asking yang remeh-temeh. Tetapi bagi mereka remeh-temeh itu yang penting. So mereka memerlukan jawapan untuk yang remeh-temeh dulu. Yang fundamental. Kalau fundamental tak boleh selesai, kadang-kadang kita terlalu gairah untuk fikirkan yang besar-besar. Tapi walhal, yang asas kita tak dapat nak selesaikan. So anda, kita semua termasuk saya, perlu faham gaya pemikiran saya sendiri dan gaya pemikiran orang lain. Tak perlu marah-marah. Itu adalah gaya pemikiran atau cara pemikiran atau style pemikiran individu yang lain. Akhirnya, intipatinya apa? Bila kita boleh memahami style pemikiran itu, maka kita bercakap dengan orang dalam satu-satu kumpulan dengan bahasa yang difahami di antara kita. Right? So, jangan lupa kesan apakah style anda sendiri, strategik, tactical atau operasi. Right, next slide please. So, kalau yang strategik selalunya big picture, jangka masa panjang 2 hingga 5 tahun atau selebihnya. Menentukan visi, misi dan selalu tanya why. Selalunya berkaitan dengan polisi, menentukan hala tuju, peringkat pengurusan, executive management. Dan apakah right direction? Kalau di syarikat, dia tentukan untuk syarikat. Kalau di organisasi seperti sekolah, dia menentukan untuk sekolah. Kalau dia dalam organisasi sukarelawan, apakah hala tuju untuk organisasi itu? Dan kalau taktikal ya, yang ada gaya pemikiran taktikal, dia fikirkan untuk 3 bulan hingga 2 tahun. Untuk yang spesifik, pemimpin pertengahan.
apakah aktiviti yang patut dirancang untuk membawa kita ke hala tuju strategik tapi menggunakan pelan taktikal. Dan yang di bawah iaitu yang everyday, day-to-day running, apa yang berlaku dalam organisasi, ya, itu adalah operational. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh kaitkan diri anda dengan ketiga-tiga peringkat ini dan jangan terfikir, oh saya di sekolah, maka style pemikiran saya operational. No, it doesn't work that way. Anda boleh bertugas di sekolah, tapi style pemikiran anda boleh pada perspektif strategik. Kita mesti kenal pasti masalah, konteks dan cabaran yang kita hadapi. Adakah pentaksiran berdasarkan sekolah, berdasarkan bilik darjah itu? Apakah isu dia? So kita kena fikirkan ni secara strategik dan kita tahu bahawa tanya what if bagi pemikir strategik ni, mengapa keputusan dan tindakan lain diketepikan? Kenapa pada awalnya kita masukkan UPSR dan PT3? Why? Apakah plan A atau plan B kita? Siapa lagi yang boleh kita libatkan dalam membuat keputusan? Inilah soalan-soalan, ini beberapa soalan, boleh jadi lebih banyak soalan daripada ini. Bagi style pemikiran strategik yang jangka masa panjang, yang taktikal 3 hingga 2 tahun. Bagaimana dapat kita memperoleh keputusan yang terbaik dalam masa yang terdekat untuk menyelesaikan satu-satu masalah? Apakah hala tuju yang ditetapkan, boleh tak kita menerima hala tuju itu? Akhirnya apa matlamat kita? Ini sangat penting. Dan bagaimana kita dapat aturkan tindakan ke arah plan yang jelas? Apakah perkara yang penting untuk diselaraskan? Adakah isunya bukan pasal peperiksaan tetapi pengendalian pentaksarkan sekolah atau bilik darjah? Pelbagai soalan boleh muncul. Dan yang ketiga, operasional. Apakah tindakan-tindakan yang sewajarnya, tindakan seharian yang boleh kita ambil? Apakah yang perlu dilakukan? Dan bila boleh kita mula? When can we do that? Itu di peringkat operasional. Dan kadang-kadang kita perlu meneliti peluang untuk tindakan dan penambahbaikan. Tak semestinya satu-satu usaha yang kita lakukan tidak boleh diadakan penambahbaikan atau pembetulan. We can do that. Tetapi kita harus lihat dari segi practicality. Tindakan yang berbentuk praktikal yang visible. Dan lihat situasi yang kompleks. Situasi dalam dunia kompleks dan banyak kali saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ungkapan one size does not fit all. Itu adalah satu perkara yang kita harus sentiasa fikirkan. Dan di negara kita satu pendekatan mungkin tak sesuai bagi semua. So, apakah alternatifnya? Apakah plan B-nya? Dan sebagainya. Perkara-perkara ini atau adakah kita tawarkan dua-dua model A dan model B? Itulah perkara yang kita. So tuan-tuan dan puan-puan kena fikirkan sendiri, adakah anda ada pemikiran daripada mazhab strategik, mazhab taktik, mazhab operasional. So tuan-tuan dan puan-puan, tak ada yang lebih baik daripada satu, hanya ia bergantung kepada latar belakang dan cara pemikiran kita yang berbeza. Kita semua sebagai individu mempunyai cara pemikiran yang berbeza. So remember, ini adalah revolusi emosi, bukan revolusi informasi, bukan revolusi pertanian, bukan revolusi industri. So kita perlu fikirkan, kita beri sokongan dan dapat yang terbaik daripada staf kita, daripada rakan-rakan kita. Membantu. Kata Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So, sebagai pemimpin, kadang-kadang kita tanya soalan supaya cikgu, anak murid kita
pegawai kita di PPD, JPN, KPM boleh berfikir. That is the Socratic approach. Dan saya suka pendekatan Sokratik ini secara peribadi. So akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, remember, we should teach the way they learn. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang amat menarik tentang tadi. Perkongsian yang bertajuk Thinking Style, iaitu yang menyentuh berkenaan gaya pemikiran, ya, yang terbagi pada tiga, iaitu strategic, tactical, operational. Jadi kita sama-sama lah, ya, kita cuba praktikkan dalam kita melaksanakan tugas-tugas harian kerja di tempat kerja masing-masing. Baiklah, ya, kita bergerak seterusnya ke slide yang kedua, iaitu pembentangan CDL. Pada petang ini kita bawakan seorang lagi pembentang, iaitu saudari Nur Atikah Najwa binti Muhammad Rabani. Selamat datang, Atikah Rabani, atau mesra lebih besar disapa sebagai Atik, ya. Kita panggil Atik lah petang ni, ya. Ya. Boleh jelas suara ni, suara saya ini berdengar sana? Atik, ya, selamat datang Atik. Boleh Ya, boleh dengar doktor. okey, cantik, ya. Selamat datang ke CDL Hands On Cluster IPG. Terima kasih kerana menerima pelawaan saya, ya. Ya. Macam mana, itu macam mana, apa khabar, ya? Sihat apa ni? Alhamdulillah sihat doktor. Ya, ya, Doktor ya. sihat? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Untuk makluman semua, kami baru saja menamatkan satu uh, convention, ya, iMind, dan juga kolokium kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna peringkat antarabangsa, ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada uh, saudari Atiknya, saya ingin memperkenalkan sedikit, ya, uh, sedikit latar belakang saudari Atik ni, ya. Atik ni, ya, nama penuh Nur Atikah Najwa binti Muhammad Rabani. Beliau merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai Kuala Lumpur, ya, sedang mengikuti kursus sedang mengikuti pengajian ijazah sarjana muda pendidikan, ya, dalam meja Bahasa Melayu dan juga minor matematik, ya. Sehingga kini, ya, kalau kita teliti pencapaian beliau, ya, dia dahsyatlah, ya. Seorang pelajar yang cemerlang, ya, dan terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti, sama ada di dalam kampus maupun di luar kampus, ya, peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa, ya. Antara kejayaan yang telah dicapai oleh saudari Atik, ya, yang pertama, pemenang anugerah Citra Emas, ya, IPGM Kampus Bahasa Melayu 2023 tahun lepas, ya. Pemenang anugerah Citra Keguruan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, pengerusi Kelab Duta Digital IPGM Kampus Bahasa Melayu, dan juga merupakan Google Certified Educator GCE Level 2, Empower Education Group, Petaling Jaya. Juga merupakan pengacara majlis, ya, bercara berturut-turut dalam majlis penutup hujung minggu GEG, APEC, APAC, Asia Pasifik punya ni, ya. Jadi Januari tahun 2021 hingga 2023 peringkat Asia Pasifik, ya. Ini peringkat international dah ni, ya. Kemudian pembentang hujung minggu GEG Asia Pasifik, ya, APEC, ya, siri 8.0 Asia Pasifik 2024, dan paling terbaru merupakan pemenang anugerah ikon kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Institut Pendidikan Guru Malaysia 2024, ya. Jadi saya dengan ini menyerahkan pada saudari Atik, ya, untuk memulakan Waalaikumsalam. Baik, dengar ke suara saya?
Dengar jelas. Baik. Terima kasih kepada pengerusi majlis yakni Dr. Hadi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Okey, baik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam lestari dan salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadi, yakni Ketua Pasukan Task Force KPPB OPD IPJM. Baik, terima kasih Doktor. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi tentang bicara ikon KPPB IPJM 2024, yakni IR 5.0 personalisasi. Baiklah, kita akan melihat terlebih dahulu tentang apakah itu IR 5.0. IR 5.0 merupakan revolusi industri. IR merupakan singkatan kepada revolusi industri 5.0, yakni industri revolusi 5.0 ini adalah konsep yang mengedepankan integrasi antara teknologi canggih dan juga manusia dalam proses pengeluaran dan juga perkhidmatan. Jadi itulah yang ingin diketengahkan pada hari ini, yakni IR 5.0, integrasi antara teknologi dan juga manusia. Baik, seterusnya kita akan melihat terlebih dahulu kepada perkembangan industri revolusi, yakni kita ada industri revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 dan 5.0. Jadi untuk 1.0 adalah berfokus kepada mesin, mechanization, yakni mesin. Itu adalah fokusnya kepada perkembangan industri revolusi 1.0. Bagi revolusi industri 2.0 pula adalah berfokus kepada electrification, yakni penggunaan elektrik dalam mesin tersebut. Jadi itulah yang difokuskan pada IR 2.0. Dan jika kita melihat kepada IR 3.0 pula, itu berfokus kepada automation, yakni automasi. Bagaimana sesuatu mesin itu boleh bergerak secara automatik. Itulah yang difokuskan. 1.0 berkaitan dengan mesin, 2.0 elektrifikasi, elektrik, 3.0 automasi, yakni automatik, mesin-mesin automatik. Dan jika kita melihat kepada 3.5, yakni adalah globalisasi, globalization. Itulah yang menjadi fokusnya kepada 3.5. Bagi IR 4.0 pula adalah digitalization, digitalisasi pada ketika ini, yakni IR 4.0 yang kita sedang integrasikan, yakni digitalisasi. Dan yang akan datang adalah pada IR 5.0, yakni personalisasi, dan yang kita sedang mengintegrasikannya kini juga. Itulah yang akan saya bentangkan, yakni IR 5.0. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu IR 5.0. Jadi inilah sedikit gambaran rajah yang lebih ringkas berkenaan dengan perkembangan revolusi industri IR 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Yakni daripada pada tahun 1780 perkembangan industri itu kita dapat lihat mechanization, electrification, automation, digitalization dan personalization, humanization. Yakni mesin. Yang pertamanya 1.0 adalah berkaitan dengan mesin, yang kedua berfokus kepada elektrik, yang ketiga automasi, automatik, mesin-mesin automatik, yang ke-4.0 digitalisasi, dan 5.0 adalah personalisasi, berbalik semula kepada manusia itu sendiri, humanization, kemanusiaan, manusiawi, personalisasi manusiawi. Jadi kita akan melihat lagi dengan lebih lanjut. Jadi inilah merupakan 3 perkara penting, perkara umum yang ditekankan dalam industri 5.0, IR 5.0, yakni people centricity, yakni berfokus kepada manusia, berpusat kepada manusia. Itu yang pertamanya, berpusat kepada manusia. Yang kedua adalah sustainability, new skills for workers. Kiranya sustainability ni adalah kebolehan untuk perkara itu berkesinambungan, tidak
maksudnya kerelevanannya tetap sepanjang masa. Dia tidaklah ada, orang kata, tarikh akhirnya, tarikh luputnya. Maksudnya ada kesinambungan, adanya connection di situ, sustainability. Dan satu lagi adalah resilience, yakni boleh untuk bergerak secara dinamik, being able to change quickly, boleh beradaptasi dengan persekitaran dan revolusi industri semasa. Baik, yang seterusnya kita akan melihat sedikit lagi berkenaan dengan perincian industri 5.0. Jika kita lihat pada paparan slide, human centric berpusatkan manusia, integrasi, sustainability, data, analytical data, automasi, digitalisasi, circular economy, boleh di-customize, beradaptasi, customization dan juga cyber physical, yakni physical secara dunia cyber. Baik, jadi itulah sedikit ringkasan berkenaan dengan industri 5.0. Dan jika kita lihat lagi, industri 5.0 adalah masa hadapan yang berfokus kepada manusia. Itulah yang diketengahkan dalam IR 5.0 ini. Jadi apa yang kita dapat lihat daripada perkara utamanya adalah kolaboratif antara manusia dan juga mesin. Itulah yang dinamakan personalisasi itu. Terdapatnya kolaboratif antara manusia dengan mesin. Kerana kita sangat mengetahui bahawasanya kini kecerdasan buatan, yakni AI, memang tidak dinafikan akan perkembangannya. Jadi mahu tidak mahu kita sebagai manusia perlulah untuk belajar, untuk berkolaboratif dengan mereka, untuk hidup bersama dengan mereka supaya kita dapat bergerak memperkembangkan dunia pendidikan khususnya. Jadi itulah antara kolaboratif bagi manusia dan juga mesin. Seterusnya bila kita melihat kepada kolaboratif ini, inilah yang membawa kepada pembangunan personalisasi diri kita sendiri, berbalik semula kepada manusia itu, pembangunan diri manusia tersebut, personalisasi. Dan adanya keberlanjutan, adanya kesinambungan, adanya proses yang berlanjutan, berterusan. Dan inilah inovasi yang didorong oleh teknologi. Jadi itulah yang boleh kita lihat sebagai peta minda kepada ringkasan apakah itu industri 5.0. Baik, seterusnya kita akan melihat juga kepada aspek pro dan juga kontra bagi industri 5.0. Tidak dapat dinafikanlah bahawasanya setiap perkara pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya yang tersendiri. Begitu juga dengan industri 5.0. Bagi perkara yang pro-nya kita dapat lihat terdapatnya kolaboratif antara manusia dan mesin, personalisasi, kesinambungan dan juga inovasi teknologi yang dapat kita lihat perkara-perkara utama tadi dalam IR 5.0. Kita dapat lihat keempat-empat ini adalah perkara yang sangat pro, yakni sangatlah memberi kelebihan kepada kita dan juga kepada dunia, perkembangan dunia kita. Namun terdapat juga kontra. Kontranya apa? Kita lihat daripada segi kontranya adalah terdapatnya cabaran pengimplementasiannya. Bagaimana kita nak mengimplementasi industri ideologi, industri dan juga perkembangan industri IR 5.0 ini terhadap manusia khususnya, terhadap komuniti. Itulah terdapatnya cabaran pengimplementasiannya, itulah yang kontranya. Kemudian terdapat juga kos pembiayaan yang tinggi. Misalnya inovasi yang berteknologi semestinya memerlukan kos pembiayaan yang tinggi. Jadi itulah yang antara kontranya. Dan yang ketiga, terdapatnya risiko kebocoran data privacy. Misalnya apabila kita berkolaboratif manusia dan juga mesin, manusia dan juga kecerdasan buatan AI, artificial intelligence, maka di situ terdapatnya risiko kepada kebocoran data privasi kita. Jadi itu antara kontranya. Dan keempat adalah penggantian tenaga kerja. Misalnya jika sampai ke suatu tahap AI ini adalah berfungsi untuk memudahkan kita. Namun kita dapat melihat kepada risiko bagaimana suatu keadaan, suatu tahap yang mana AI itu menggantikan kita sebagai tenaga kerja. Itu yang menjadi suatu risiko yang perlu kita hadapi. Itulah yang antara kontranya
bagi IR 5.0 yang dapat dilihat sebagaimana yang saya bentangkan. Baik, seterusnya kita melihat pula kepada inilah susur galur bagi IR 5.0, yakni industri 5.0, terdapatnya integrasi teknologi dan juga manusia. Kemudian perkara ini berlaku dalam lingkungan inklusif, lingkungan dalaman secara inklusif, dan berlakunya lingkungan yang berkelanjutan, maksudnya bersinambungan, berterusan, kekal relevan. Begitu. Dan perkara ini akan memberi impak kepada masyarakat, juga impak kepada ekonomi. Dan apabila perkara ini memberi impak kepada masyarakat dan juga ekonomi, dengan itu terdapatnya lah cabaran pengimplementasiannya. Jadi kita akan melihat kepada apakah itu cabaran pengimplementasian yang lebih terperinci. Jadi inilah antara cabaran-cabaran dalam mengimplementasikan industri 5.0. Jika kita lihat terdapatnya integrasi teknologi, itu merupakan satu cabaran, terutamanya kepada golongan-golongan yang kurang celik teknologi. Itu menjadi cabaran kepada mereka kerana perlunya integrasi teknologi ini. Seterusnya adalah masalah keserasian. Kita dapat lihat mungkin jika golongan pendidik ini berada pada taraf ini, serasi dengan penggunaan AI yang mana, penggunaan teknologi yang mana. Tidak semua golongan dalam kelas komuniti, kelas sosial ini serasi dengan keseluruhan teknologi yang tersedia ada kini. Jadi itulah terdapatnya sedikit masalah keserasian di situ. Perlu untuk dilihat konteks penggunaan dan juga konteks golongan komuniti tersebut. Seterusnya adalah risiko keamanan cyber, yang mana risiko keamanan cyber ini kita dapat lihat terdapatnya masalah kepada yang saya maklumkan sebentar tadi, yakni risiko kepada keamanan, yakni bila mana kita mengintegrasikan antara manusia dan juga teknologi, di situ dah akan adanya risiko tersebut. Kemudian kita dapat lihat juga terdapatnya kesenjangan digital. Kesenjangan digital yang mana bagaimana kita ingin mengubah suatu keadaan komuniti tersebut daripada keadaan yang kurang berteknologi kepada berteknologi tinggi. Daripada kurangnya digital kepada digitalisasi. Begitulah antara permasalahannya, kesenjangan digital. Kemudian penerimaan umum bagaimana, adakah keseluruhan masyarakat boleh menerimanya ataupun tidak. Kemudian kita dapat lihat kepada impak sosial. Bagaimana penerimaan umum itu memberi impak kepada sosial. Adakah akan terdapat suatu persepakatan ataupun kesefahaman yang sama ataupun tidak, bagaimana. Itulah antara cabarannya. Dan kita lihat lagi, antara cabarannya lagi adalah impak terhadap ekonomi, bagaimana pergolakan ekonomi pada ketika itu dengan cabaran teknologi dan juga industri revolusi ini, bagaimana keadaan kepada terutamanya kepada aspek perniagaan, perniagaan yang secara bersemuka dan juga perniagaan secara dalam talian. Itu juga merupakan impak dan kita dapat lihat akan impak yang positif dan ada juga impak yang negatif di situ. Itu antara cabarannya lah. Kemudian keperluan pelaburan, apabila kita memerlukan dana, jadi perlunya pelaburan di sini untuk mengimplementasikan industri 5.0 itu. Kemudian terdapatnya juga ketimpangan ekonomi, impak terhadap lingkungan, lebih kurang kepada impak kepada sosial tersebut. Kemudian pengurusan sumber daya dan juga permasalahan kesinambungan. Itulah antara cabaran-cabaran yang kita dapat kenal pasti dalam mengimplementasikan industri 5.0. Baiklah, seterusnya, apakah perkaitannya? Jika kita lihat sebentar tadi kita berbicara tentang industri 5.0, IR 5.0. Namun apakah perkaitannya dengan dunia pendidikan? Apakah perkaitan antara IR 5.0 ini dengan dunia pendidikan? Jika kita lihat sebentar sekali lagi, yakni yang pertamanya 1.0 adalah daripada aspek mesin. Yang 2.0 aspek elektrik, 3.0 aspek automasi, 4.0 digitalisasi,
dan 5.0 personalisasi kemanusiaan. Jadi jika kita lihat pada aspek pendidikan, jadi kita lihat di sini adalah bagaimana kita nak mengimplementasikan konsep IR 5.0 ini, kita nak integrasikan dalam aspek pendidikan bagi pedagogi kontemporari, yakni pedagogi yang terkini, yang semasa, yang masa kini, yang mana pedagogi ini adalah bersifat dinamik, boleh berubah mengikut keadaan, keadaan semasa dan berkembang mengikut keadaan dan juga kemajuan semasa, contemporary pedagogi. Yakni kita dapat lihat, kita ingin mengimplementasikan apa yang ingin dihasilkan. Kita ingin menghasilkan pelajar ataupun murid-murid yang mana murid-murid tersebut adalah self-navigator. Boleh untuk mengendalikan secara kendali kendiri, self-navigator. Kemudian social contractor, kemudian media critic and media maker, yakni mengkritik media, kritikan media dan juga membuat grafik-grafik media-media tersebut. Kemudian para pelajar dan juga murid sebagai inovatif designer, yakni mendesain inovasi tersebut, para pelajar yang desain inovasi tersebut, dan kemudian para murid dan juga para pelajar sebagai globally connected citizen, yakni global citizenship, menjadi salah satu daripada ahli globalisasi, ahli global citizenship. Itulah yang kita dapat lihat bagaimana kita nak mengimplementasikan di sini pedagogi kontemporari mengetengahkan bahawasanya pelajar itu sendiri yang menjadi self-navigator, social contractor, media critic and media maker, innovative designer dan juga globally connected citizen. Pelajar itu sendiri. Di situlah yang kita dapat lihat kepada konsep personalisasi, yakni IR 5.0 yang telah kita bicarakan sebentar tadi. Itulah yang dapat kita lihat jika kita mengetengahkannya. Kita dapat lihat bahawasanya itulah yang ingin dicapai, ingin diintegrasikan dalam dunia pendidikan dan juga IR 5.0 itu. Kontemporari, yakni pedagogi kontemporari. Itulah yang kita inginkan, yakni pembangunan para pelajar, para murid itu sendiri sebagai dalam aspek personalisasi. Itulah yang diutamakan yang akan kita lihatlah. Baik, seterusnya, jadi saya akan membentangkan yang seterusnya adalah daripada reka bentuk model pembelajaran pelajar MPP, yang mana reka bentuk model pembelajaran MPP ini yang saya rangka sendiri. Dan perkara ini sebenarnya saya alami sendiri dan telah pun diaplikasikan oleh pensyarah kursus saya, yakni Teknologis Mimar Sayuti binti Mat Khalid. Jadi di sini kita dapat lihat yang akan saya ketengahkan adalah bagaimana bagaimana corak pengajaran Teknologis Mimar Sayuti, pensyarah saya ini, dalam kursusnya bagi melahirkan para pelajar yang mana sangatlah kemas dalam aspek IR 5.0, yakni personalisasi. Kita akan lihat. Dan rangkaan model ini saya rangka adalah untuk memberi gambaran kepada para siswa pendidik, kepada para siswa-siswi pendidik dan juga warga pendidik sekalian, para pensyarah dan juga para guru, untuk mengaplikasikannya dalam bilik darjah ataupun dalam bilik kuliah, yang mana perkara ini, reka bentuk model pembelajaran pelajar ini boleh diaplikasikan supaya mencapai kepada kemenjadian personalisasi pelajar tersebut. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana model ini boleh menghasilkan pelajar yang memiliki personalisasi yang tinggi. Baik, kita lihat jika TBI, the big idea yang telah pun ditetapkan oleh pensyarah kursus saya, Teknologis Mimar, yakni adalah
guru digital madani, mereka bentuk inovasi kontemporari. Itulah the big idea bagi kursus ini, yakni guru digital madani, mereka bentuk inovasi kontemporari. Dan untuk melaksanakan the big idea ini, bagi mencapai the big idea ini, terdapatnya kaedah, yang mana kaedah yang digunakan adalah kaedah pedagogi pembelajaran terbeza. Pedagogi pembelajaran terbeza yang mana terdapatnya pemberian penyediaan maklumat kepada para pelajar, namun proses yang dihadapi oleh para pelajar menyiapkan tugasan itu adalah berbeza sesuai kepada kreativiti para pelajar sekalian. Itulah yang dinamakan kepada kebebasan kreativiti pelajar di sini. Jadi jika kita lihat pedagogi pembelajaran terbeza ini diberikan kepada para pelajar menerusi pentaksiran proses e-portfolio pelajar. Jadi di sinilah teknologi mentaksir kami semua, yakni 21 orang pelajar bagi kursus inovasi digital dalam PDP, 21 orang pelajar, dan ditaksir melalui proses e-portfolio pelajar, PLP. Di sinilah melalui e-portfolio masing-masing ini, seorang dapat satu e-portfolio masing-masing, dan di situlah terdapatnya kebebasan kreativiti para pelajar sekalian untuk melaksanakan tugasan. Jadi daripada PLE tersebut, jika kita lihat 21 orang pelajar ini adalah PLE, yakni Personal Learning Environment. Ini sudah menjadi suatu PLE. Dan daripada pentaksiran proses menerusi e-portfolio pelajar itu, PLP, itulah yang kita katakan Personal Learning Portfolio. Kita dah ada di situ konsep PLE dan juga konsep PLP. Baik, seterusnya, apabila pelaksanaan pedagogi pembelajaran terbeza ini dilaksanakan, jadi di situlah kita dapat lihat output kepada pelajar A, bagaimana output pelajar B, bagaimana output pelajar C, dan bagaimana output pelajar D. Inilah yang dinamakan kepada output-output, yakni penghasilan kepada hasil pentaksiran dan juga hasil para pelajar tersebut. Dan inilah yang akan dinilai. Inilah yang akan para pensyarah nilai. Dan contohnya di sini, jika output pelajar A ini terdapatnya output penerokaan baharu, integrasi dengan rakan global dan juga terdapatnya kolaboratif. Dan di sini akan wujudnya suatu lagi, yakni PLN, Personal Learning Network, yakni komuniti dunia fizikal dan juga dunia digital. Daripada aspek PLN ini, contohnya pelibatan pelajar A ini dengan komuniti GEG, Google Educator Groups. Jika terdapatnya di situ, terdapatnya pengintegrasian antara rakan global dan juga penerokaan baharu. Itulah yang kita membina Personal Learning Network, yakni komuniti dunia fizikal digital. Itulah yang dinamakan PLN. Di sini kita dapat lihat dah pengaplikasian dan pengintegrasian PLN di situ. Baik, yang seterusnya adalah apabila pelajar A ini mendapat input dan juga output daripada penerokaan baharu tersebut, kemudian pelajar A ini berkongsi pula dapatannya kepada pelajar B, pelajar C dan juga pelajar D. Inilah yang dinamakan sebagai pembinaan rangkaian PLF, yakni Personal Learning Family. Di situlah kita dapat lihat pengintegrasian bagaimana model ini menjadi ringkasan kepada bagaimana siswa-siswi dan juga para pendidik sekalian boleh untuk mengaplikasikan dalam bahagian pengajaran dan pembelajaran bagi mencipta suatu kemenjadian pelajar yang tinggi daripada aspek personalisasinya. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada apakah output kepada perkara ini, output kepada pelaksanaan model ini dalam kursus inovasi digital dalam PDP. Baik, kita dapat lihat kepada kemenjadian, output kemenjadian pelajar itu sendiri, yakni terdapat 21 orang pelajar sebagai adinovator digital kontemporari. Kami sekarang sedang berada di dalam proses menghasilkan inovasi. Jadi itulah yang dinamakan adinovator digital kontemporari, yang mana inovasi kami ini sekarang berada pada peringkat idea dan sekarang dalam keadaan penambahbaikan draft, yang mana draft-draft inovasi itu disesuaikan dengan
dengan konteks digital kontemporari supaya boleh digunakan pada ketika ini dan ingin diintegrasikan pedagogi kontemporari tersebut. Itulah yang sedang berada di dalam proses kini. Jadi inilah apabila kemenjadian pelajar ini menjadi suatu output dan kemudian perkara ini berkesinambungan pula kepada pembentukan karakter para pelajar tersebut. Daripada proses yang dilaluinya, terdapatnya pembentukan karakter. Kemudian terdapatnya juga persediaan kepada masa hadapan, yakni IR 5.0. Para pelajar ini akan memiliki personalisasi yang sangat tinggi sudah apabila mencapai kepada kemenjadian pelajar ini sebagai adinovator digital kontemporari. Dan perkara ini juga selaras dengan pendidikan manusiawi, yakni untuk mendidik manusia menggunakan alat-alat digital bagi menghasilkan artifak ilmu pengetahuan. Itulah yang sedang diusahakan kini. Dan itu juga yang akan diterapkan kepada para anak murid kami nanti, yakni bagi mereka juga akan menghasilkan artifak ilmu pengetahuan daripada inovasi yang kami bangunkan, inovasi digital kontemporari yang kami bangunkan. Dan perkara ini hadirin akan membawa menjurus kepada guru kalis masa hadapan, yakni yang dinamakan sebagai evergreen. Itulah yang kita inginkan, yakni guru kalis masa hadapan. Itulah kepada ringkasan bagi model IR 5.0 ini, model yang mana kita mengintegrasikan pedagogi kontemporari dengan IR 5.0. Inilah yang kita dapat lihat pada ringkasan model ini. Baik, seterusnya saya akan menunjukkan sedikit bagaimana saya mengaplikasikan apakah yang telah pun saya peroleh daripada pengimplementasian ini, kerana saya lah antara berada di dalam lingkungan output pelajar ini. Jadi personalisasi itu, aspek personalisasi itu, konteks itu berkembang dalam diri saya dan saya akan menceritakan pengalaman diri saya dan apakah dapatan yang telah pun saya perolehi berserta dengan apakah yang telah pun apakah keterlibatan saya. Baik. Baik, ini merupakan trading card yang telah pun saya peroleh, yakni trading card Wira Digital Madani, yang mana trading card ini telah pun diberikan oleh EduGuardians Official dan saya akan menjadi EduGuardians Official member, yang mana perkara ini tidak akan dapat dicapai jika saya tidak terlibat bersama dalam GEG, yakni Google Educator Group, GEG Malaysia. Jika kita lihat di sini, jika saya tidak membuat penerokaan baharu dan tiadanya integrasi rakan global dan kolaboratif dengan komuniti entiti GEG, maka tidak akan dapat perkara tersebut. Itulah perkaitannya dengan model ini. Jadi itulah ini adalah trading card yang mana saya peroleh. Baik, seterusnya ini saya paparkan e-portfolio yang mana yang menjadi proses kepada pembangunan inovasi kami dan e-portfolio inilah yang ditaksir oleh Teknologi Semima Sayuti terhadap para pelajarnya, yang mana e-portfolio ini adalah e-portfolio Adinovator Digital Kontemporari. Ini yang contoh yang saya punyalah. Dan apabila saya punya kelas ada 21 kelas, 21 pelajar, adanya 21 buku Adinovator Digital Kontemporari ini. Begitu. Dan yang saya tunjukkan di dalam ini adalah contoh yang saya punya book creator yang saya bangunkan. Jadi inilah yang diaplikasikan oleh teknologis, yakni proses pembelajaran trialogical, namanya perlunya ada perangkaan akan draft idea inovasi yang ingin dibangunkan. Jadi ini kita dapat lihat akan proses-prosesnya, akan penerangan sedikit ringkasan berkenaan dengan pembangunan inovasi tersebut. Input daripada segi input, proses dan juga output. Itulah end produknya adalah Adinovator Digital Kontemporari. Jadi inilah sedikit ringkasan. Kemudian ini pula merupakan perangkaan inovasi bagi bahan pengajaran guru berbentuk pedagogi kontemporari yang mana terdiri daripada saya, ahli kumpulan saya Hidayat dan juga Yoshini. Jadi inilah antara
perangkaan dan juga nama-nama inovasi kami, yakni Kotas Lokal, Labora dan juga Petalara, yang mana kami mengetengahkan tema daripada aspirasi kesusasteraan, yakni lagu rakyat. Baik, apa yang diintegrasikan lagi kita dapat lihat daripada yang saya akan ceritakan adalah integrasi daripada model ini. Kita dapat lihat bagaimana proses yang sebenar yang berlaku. Yakni tadi kita sudah melihat daripada segi PLP itu, penyediaan e-portfolio itu. Dan kita dapat lihat lagi bagaimana pengintegrasian dengan komuniti itu, bagaimana kami membina PLN, yakni Personal Learning Network. Kami membina PLN, Personal Learning Network, dengan adanya ciapan refleksi menerusi aplikasi X, yakni aplikasi Twitter, yang mana kami telah mengintegrasikan berkongsi dapatan kami daripada pengajaran teknologi SMIMA menerusi aplikasi X, yang mana kami berkongsi apakah dapatan kami berkenaan dengan apa yang dibincangkan, dan dapatan juga berkenaan dengan terdapatnya juga integrasi kolaboratif dengan keterlibatan GEG Town Hall Malaysia bagi bulan September yang dibawakan oleh Teknologi SMIMA kepada kami sekelas, dan di situ kita dapat lihat bagaimana teknologis membina PLN untuk kami, dan kami juga membina PLN tersebut, menyambut pembinaan PLN tersebut. Baik, seterusnya adalah bagaimana teknologis turut membuka peluang kepada kami untuk membina PLN kami dan terlibat dengan komuniti GEG, yang mana ini merupakan saya punya bukti pengiktirafan bagi pelibatan dalam sesi perkongsian kami questions supercharged with class view oleh GEG Delhi NCR. Dan kita dapat lihat daripada sini terdapatnya sudah daripada aspek globalisasi itu, terdapatnya sudah suatu aspek globalisasi yang telah pun dicapai, yakni menerusi pengiktirafan pelibatan dalam dengan GEG Delhi NCR. Jadi inilah antara bukti-bukti yang semua ini dimasukkan, aspek pembangunan personalisasi ini yang yang dibangunkan oleh para pelajar sendiri dimasukkan di dalam book creator ini. Itulah yang kita dapat lihat bagaimana kita mengkompilasikan segala dapatan dan juga pengintegrasian bagaimana kita membina PLN ke dalam pentaksiran e-portfolio, PLP, Personal Learning Portfolio. Kita dapat lihat. Baik, seterusnya saya juga memasukkan dalam e-portfolio saya ini, yakni sesi temu bual bersama teknologi sejebat, yakni GEG Leader Kota Kinabalu, bagi tugasan kursus. Ini adalah untuk melengkapkan tugasan kursus saya. Turut saya bawa pembinaan PLN tersebut, yang mana PLN yang saya dah ada, saya integrasikan dengan tugasan kursus saya. Memang sangat menjadi suatu manfaat yang sangat mega lah kepada saya, kerana sudah pun boleh untuk pergi ke taraf globalisasi. Jadi ini adalah untuk bagi tugasan kursus Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru DUP 3083 dan Inovasi Digital dalam PDP BMMB 3153. Inilah bukti-bukti kepada temu bual saya bersama pempengaruh pendidikan terkenal, yakni Edufluencer Teknologi Sejebat. Baik, seterusnya adalah pelibatan dalam sesi perkongsian CDL bagi sesi siri ke-56 yang mengetengahkan tentang model pembelajaran pelajar KPPB, pengalaman ke arah IR 5.0. Dalam sesi ini, yang sebelum ini, sesi CDL telah pun saya berkongsikan, namun saya memegang kepada moderator dan saya hanya berkongsi ringkas kepada model IR 5.0 ini. Namun pada kali ini, sesi ini, saya berkongsi dengan lebih lanjut dan terperinci tentang perkembangan inovasi, perkembangan model IR 5.0 yang dibangunkan ini dan bagaimana pengaplikasiannya kepada diri saya. Jadi kita dapat lihatlah di situ. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada hadirin-hadirat sekalian, yakni suatu entiti komuniti pembelajaran bertaraf global, yakni Google Educator Groups Malaysia, yang mana
para pendidik sekalian boleh untuk menyertai kami Google Educator Groups Malaysia dan menjadi sebahagian daripada komuniti pembelajaran bertaraf global. Sebagaimana yang kita akan dapat lihat sebentar nanti, apakah dapatan-dapatan saya menjadi salah seorang kapten daripada GEG Petaling Jaya. Jadi GEG Malaysia terdapat 26 cawangan yang mana kita akan bolehlah untuk lihat di situ, dan GEG Malaysia ini juga terdapatnya laman webnya jika para pendidik sekalian boleh untuk mengaksesnya. Bolehlah untuk Google, ada GEG Malaysia di Google tersebut. Baik. GEG Malaysia ini antara projek kolaboratifnya adalah projek kolaboratif IBTM Kampus Bahasa Melayu dan juga GEG Petaling Jaya 2024, yang mana GEG APEC 8.0 bersama dengan GEG Asia Pasifik dengan temanya memartabatkan Bahasa Melayu dalam teknologi pada peringkat antarabangsa. Inilah antara apa yang dilaksanakan oleh GEG, yakni pengintegrasian. Kita ada juga program-program kolaboratif, dan dalam GEG APEC 8.0 ini kita mengetengahkan teknologis, mengetengahkan membawa para pelajarnya berada dalam komuniti GEG menjadi moderator kepada presenter-presenter para pembentang GEG Asia Pasifik Connect 8.0 bagi memartabatkan Bahasa Melayu dalam teknologi. Kita dapat lihat di situ. Dan ini juga membuktikan ini juga antara bukti-bukti yang mana menjadikan pelibatan saya sebagai pembentang dalam GEG APEC 8.0 pada peringkat Asia Pasifik. Sebentar tadi ini merupakan para pelajar yang masih lagi baharu, dan saya menjadi pembentang lah kerana saya adalah pelajar tahun akhir. Jadi ini antara bukti-bukti kepada pelibatan sebagai pembentang. Inilah antara manfaat jika kita menyertai komuniti pembelajaran global, yakni GEG. Inilah antaranya. Baik, seterusnya saya membangunkan lagi aspek personalisasi diri saya menjadi pembentang dalam kempen bulanan GEG Malaysia, yakni bagi tajuk eksplorasi 7 aplikasi AI dalam dunia pendidikan. Itulah antaranya. Dan kemudian adalah GEG sebagai entiti community, yakni pembelajaran pendidik bertaraf global. Inilah yang mana yang membuktikan bahawasanya GEG sebagai entiti komuniti pembelajaran pendidik bertaraf global. Dan jika hadirin hadirat dapat lihat pada paparan, itu merupakan bukti-bukti gambar pelibatan kapten-kapten GEG Petaling Jaya dan juga siswa-siswi guru IPJM Kampus Bahasa Melayu di Office Google di Axiata. Inilah yang mana teknologi telah mengintegrasikan kami, membuka peluang kepada kami, membuka PLN Personal Learning Network kepada kami untuk diintegrasikan di Office Google. Itulah kita dapat lihat para div-div kehormat turut hadir dalam sesi tersebut, perjumpaan di Google Office tersebut. Baiklah, seterusnya aspek personalisasi ini dibangunkan lagi dengan keterlibatan kapten-kapten GEG Petaling Jaya, yakni penyertaan siswa-siswi IPJM Kampus Bahasa Melayu dengan bimbingan teknologi MIMA Sayuti dalam persidangan antarabangsa. Inilah yang kami bangunkan, dan kami bangunkan personalisasi kami di platform GEG. Jadi seterusnya lihat juga antara yang kami bawakan dalam menjadi sebahagian daripada pempamer adalah menjadi sebahagian daripada pempamer yang GEG Petaling Jaya ini bawakan adalah yakni reruai pingat bagaimana applied digital skills, yakni para hadirin yang berada di dalam yang mengunjungi reruai kami ini akan dikongsikan dengan kejurulatihan digital, dan para hadirin juga boleh untuk membangunkan personalisasi digital mereka menerusi kejurulatihan digital ini, kerana apabila kejurulatihan ini digilap dalam diri mereka, mereka akan memperoleh sijil.
sijil apabila mengunjungi reruai kami tersebut. Para hadirin boleh dapat sijil di situ. Itulah antara daya tarik bagi reruai yang kami ketengahkan dalam persidangan iMine ini. Dan untuk makluman hadirin juga, terdapat satu lagi reruai, yakni reruai Wira Digital Madani, yang mana Wira Digital Madani ini juga menekankan tentang pengaplikasian AI, yakni Kami Apps, Quizzes dan banyak lagi. Dan kepentingan Wira Digital Madani, bagaimana pengaplikasian turut membangunkan personalisasi mereka, itulah yang diceritakanlah dalam aspek ini. Baik, seterusnya saya membangunkan lagi personalisasi diri saya menerusi pengacaraan dalam majlis dalam sesi majlis KPPB, kolokium KPPB, pementasan idea. Ini merupakan bukti-bukti keterlibatan saya. Kemudian adalah pembentangan idea bagi AI dan juga pendidikan masa hadapan, yakni dalam aspek aplikasi dan juga peluang. Dapat dilihat di situ bukti-bukti saya membentangkan idea dalam kolokium antarabangsa KPPB tersebut. Jadi inilah antara aspek-aspek dan juga bukti-bukti justifikasi yang memberi justifikasi kepada pembangunan personalisasi kami bagi menghadapi IR 5.0, yakni dalam aspek pembangunan personalisasi dalam dunia pendidikan. Seterusnya, kita melihat lagi kepada keterlibatan Kapten GEG Petaling Jaya menjadi para panel dan juga moderator, yakni moderator Saudari Lydia. Para panelnya adalah saya sendiri dan kemudian Saudara Brilliant dan juga Saudari Saidatul daripada IPGM Kampus Perempuan Melayu. Kami ketiga-tiga orang daripada IPGM Kampus Bahasa Melayu menjadi keterlibatan kami dalam forum KPPB OPD IPGM dalam kolokium antarabangsa KPPB tersebut. Inilah bagaimana kami membangunkan personalisasi kami yang mana dibimbing oleh teknologi SMIMA, dan perkara ini juga, peluang ini juga turut diberikan oleh teknologi SMIMA, memberi kepercayaan kepada kami, dan begitulah bagaimana kami, inilah bukti-bukti keterlibatan kami menjadi para panel forum kolokium antarabangsa KPPB. Baik, seterusnya daripada pelaksanaan persidangan antarabangsa MINE IPGM 2024 ini, kami akhirnya pada hari yang terakhir kami diiktiraf diberikan anugerah, yakni anugerah ikon KPPB IPGM, dan ikon ini baru sangat-sangat kami terima, yakni pada 25 kalau tak silap saya, 27, 26, 25 pada hari Rabu. Baru sangat-sangat diterima, yakni anugerah ikon KPPB IPGM. Itulah anugerah yang kami terima. Kami bertiga terima, yakni saya, kemudian Saudara Brilliant dan juga Saudari Lydia, dengan bimbingan teknologi SMIMA Sayuti dan dikunjungi pengarah IPGM Kampus Bahasa Melayu kami, yakni Dr. Masitah. Jadi inilah bukti-bukti kepada penerimaan anugerah tersebut dalam persidangan antarabangsa MINE IPGM 2024. Baiklah, jadi inilah bagaimana kami membangunkan personalisasi diri kami dalam menghadapi IR 5.0, bagaimana mengintegrasikan personalisasi dengan teknologi dan juga dengan dunia pendidikan. Kita dapat lihat di situ. Dan sekarang yang saya sedang berkongsi dapatan ini, turut saya membangunkan aspek personalisasi saya dengan berkongsi dapatan saya dalam CDL Hands-on Online Session IPG Siri ke-61 dengan tajuk yang sedang kita bicarakan kini, yakni bicara ikon KPPB IPGM 2024 IR 5.0 personalisasi. Itulah sedikit ringkasan, dan inilah yang kita dapat lihat akan kemenjadian daripada perangkaan model yang telah pun diaplikasikan oleh teknologi
Mima Sayuti dalam membangunkan para pelajarnya. Kita dapat lihat di sini, yakni yang diinginkan apa? Yang diinginkan merupakan guru kalis masa hadapan, yakni evergreen. Itu seterusnya, itu sahaja daripada saya. Itulah sedikit perkongsian daripada saya. Begitulah bagaimana dapatan berkenaan dengan IR50. Dan inilah yang dibicarakan, yang dibawakan, yakni bicara ikon KPPB IPGM 2024 berkaitan dengan IR5.0 aspek personalisasi. Baik, dengan itu saya kira itulah sedikit ringkasan, dan secara rangkumannya, rangkuman kepada um, perkongsian bicara kita pada hari ini, secara rangkumannya saya boleh merangkumkan bahawasanya para pendidik sekalian bolehlah untuk menggunakan model yang dibawakan, yakni model pembangunan personalisasi dalam aspek pembelajaran bagi membawa kepada para pelajar dan juga murid-murid yang mana mampu untuk membangunkan personalisasi mereka sendiri yang mengintegrasikan antara personal branding, personalisasi diri, kemudian integrasi dengan teknologi dan juga integrasi dengan dunia pendidikan supaya dunia pendidikan kita kekal berkembang dan bagi melahirkan guru kalis masa hadapan yang lebih ramai, insya-Allah. Jadi itu sahaja, sekian perkongsian daripada saya. Kembali semula kepada pengacara majlis, yakni Dr. Hadi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Atikah ya. Jadi kita buka kepada sesi Q&A ya. Ada beberapa soalan nanti ya. Soalan yang saya kira dah ada soalan soalan di ruangan chat tu oleh saudara Muhammad Haizul bin Muhammad Ramli ya. Dia memujilah smart slide ya. Tahniah. Boleh tahu aplikasi yang digunakan ini contoh kemenjadian ni penggunaan AI ya. Saya nampak ada contoh penggunaan napkin ya. Boleh cerita sikit boleh macam mana apps yang digunakan untuk pembinaan slide itu. Sila Saudari Atikah. Baik, boleh Doktor. Kejap saya sharekan semula skrin. Okay, baik. Yang saya gunakan slide ini adalah saya gunakan slide Canva sahaja. Dan ini semua dalam Canva. Dan namun untuk yang ini pula, ringkasan ini saya gunakan Napkin AI. Yang mana Napkin AI ini boleh untuk membantu kita peta minda sebegini secara AI yang bina, dan kita hanya sediakan draft sahaja. Ini merupakan aplikasi Napkin AI yang saya gunakanlah. Memang sangatlah berfungsi kepada tahap yang maksimal lah. Memang dah guna banyak kali. Napkin AI. Hanya perlu untuk ni sahaja. Sekejap saya tunjukkan Napkin AI. Ini adalah aplikasi Napkin AI untuk membina apa? Okay. Image diagram. Ya, betul. Primary school. Okay, saya share yang satu lagi lah. Stop sharing yang ni. Sekejap, new share. Okay. Jadi, kalau yang tadi tu, diagram tadi tu, saya hanya typekan sahaja Industri Revolusi 5.0 dan Napkin AI yang akan sediakan ayat-ayatnya, apa yang dapatan-dapatan ni semua yang Napkin AI yang sediakan. Jadi ini contoh dia, yang ni yang draft ni memang semua Napkin AI yang sediakan. Kemudian bagaimana saya nak membina diagram, yakni rajah yang sebegini ni, saya hanya perlu untuk pergi ke bahagian ni dan drag sahaja. Kemudian kita tekan je yang ni. Kemudian Napkin AI yang akan integrate. Integrate dia akan membina. Dia boleh bina, nampak dia ada bina bot dah kat situ, robot situ. Dia yang bina gambar rajah tersebut dan kita pilih sahaja
yang mana yang bersesuaian dengan apa yang ingin kita sampaikan. Sangat mudahlah, memang sangat mudah. Contoh kalau yang ini juga sangat menarik. Dan contoh dah siap sudah. Yang mana yang gambar raja yang kita perlu memerlukan masa yang lama dah siap dalam sekelip mata. Begitu sahaja dengan integrasi AI-nya. Itu antara contoh lah. Jadi bolehlah untuk guna Napkin AI. Hanya perlu Google dan boleh dapat website ini secara percuma. Baik, Doktor. Okay, baik, saya rasa kita ada masa lagi ni. Saya Okay. buka lah untuk satu soalan lagi daripada audiens. Boleh buka terus kepada saudari Atika, saudari Atik, ataupun boleh type di ruangan chat. Mungkin kita ada soalan lagi. Oh, tak ada. Ada soalan lagi? Terbaik sama-sama. Okay, sementara itu uh, kita di ruangan chat juga ada link kehadiran untuk hari ini. Bolehlah isi untuk apa nama ni, CJ kehadiran Okeylah, nampaknya tak ada soalan dah Jadi saya sekali lagi bagi ruang kepada saudari Atik untuk membuat sedikit rumusan terhadap apa yang dikongsikan pada hari ini. Dipersilakan saudari Atik. Baik, terima kasih Doktor. Jadi sedikit ringkasan keseluruhan berkenaan dengan tajuk yang dibicarakan, yakni bicara ikon KPPB IPGM 2024 IR 5.0 personalisasi, yang mana kita dapat lihat akan perkembangan daripada IR 1.0, 2.0 hinggalah 5.0 personalisasi. Daripada 1.0 adalah mesin, berkaitan dengan mesin. Yang kedua 2.0 elektrik, dan yang ketiga adalah 3.0 adalah berkaitan dengan automasi. Yang 4.0 adalah digitalisasi dan juga globalisasi, digitalisasi. Dan yang ke 5.0 adalah personalisasi, yang mana kita mengintegrasikan antara teknologi dan juga manusia bagi membangunkan guru kalis masa hadapan supaya kita tidak digantikan oleh AI. Dan kita punya konsep adalah AI yang memudahkan kita. Itu yang kita mahukan. Jadi dan saya berkongsi berkenaan dengan model yang mana model tersebut mampu untuk membangunkan para pelajar yang menjadi suatu persediaan kepada IR 5.0 ini, yang mana mampu untuk membangunkan para pelajar dan juga murid-murid yang mampu untuk membangunkan personalisasi mereka dalam aspek integrasi dalam dunia pendidikan tersebut. Kita dapat lihat akan kemenjadian para pelajar, yakni yang diaplikasikan, model itu diaplikasikan sendiri oleh teknologi Semima Sayuti, dan antara kemenjadian pelajarnya adalah saya sendiri kerana saya adalah pelajar teknologis, dan para kawan-kawan saya dan juga para pelajar teknologis juga yang lain turut menjadi sebahagian daripada kemenjadian daripada model yang dirangkumkan itu. Jadi itulah yang diceritakan berkenaan dengan tajuk perbicaraan kita pada hari ini, yakni bicara ikon KPPB IPGM 2024 IR 5.0 aspek personalisasi. Jadi itulah rangkuman saya. Kembali semula kepada Dr. Hadi. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada saudari Atik atas kongsian yang menarik, kongsian yang berkaitan dengan IR Industrial Revolution 5.0 aspek personalisasi jadi kita sama-sama lah ambil iktibar, kita ambil apa nama ni, manfaat pengajaran daripada apa yang disampaikan untuk meningkatkan prestasi kerja kita khususnya dalam pelaksanaan PDP kita jadi pertemuan kita dah sampai kepada penghujungnya
Jadi saya dengan ini tangguhkan dulu ya pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.